Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam bahagia ini. Dan kita mulakan insya-Allah seperti biasa pengajian dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian kita ini sebab pengampunan bagi segala dosa kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah menjadikan segala hajat-hajat kita dimakbulkan, dan Allah selamatkan kita daripada segala bala dan bencana, daripada segala wabak, daripada kesusahan dan azab di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan memberikan kepada kita husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Da'watul Tammah kita masih membicarakan tentang bahaya riba, dan sebelum ini kita membicarakan berkenaan dengan definisi riba dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan ancaman bagi riba, dan juga Al-Imam Al-Haddad sedang membicarakan berkenaan dengan mata wang, yakni disebabkan mata wang ini dia adalah daripada benda yang ribawi. Jadi apabila berlaku penukaran di antara mata wang dengan mata wang, ada beberapa syarat yang perlu diraikan. Jadi insya-Allah ini kita kembali kepada kitab. Minggu lepas akhir sekali kita sedang membicarakan berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ancaman yang dibagi riba. Selepas itu beliau mengatakan adapun berita-berita yang menunjukkan tentang besar dosanya riba serta berat penanggungan bahayanya ada banyak sekali dan sudah dimaklumi oleh orang ramai, sebab riba itu termasuk antara dosa-dosa yang besar. Ini juga kita telah membicarakan berkenaan dengan besarnya dosa riba, seperti Allah Subhanahu wa taala isyiharkan peperangan atas mereka yang memakan riba. Kesimpulannya bahawa tiada halal menjual mata wang dengan mata wang, yakni mata wang perak dan emas, makanan dengan makanan yang sama bangsanya yakni sama jenisnya, ya. Sebab makanan ini dia dalam mazhab Imam Syafi'i semua jenis makanan adalah ribawi. Dalam mazhab Imam Syafi'i semua jenis makanan adalah ribawi. Jadi apa sahaja jenis ini makanan, kalau kita melakukan penukaran, kalau sekiranya jenisnya sama, maka diwajibkan sama rata. Jadi kalau kita nak tukar beras dengan beras, maka timbangannya mesti sama. Begitu juga dengan gandum dengan gandum. Tapi kalau kita menukarkan gandum dengan beras, tidak diwajibkan di sama timbangan, akan tetapi transaksi harus dilakukan dengan spontan dan tidak dilambatkan. Jadi beberapa minggu lepas saya membicarakan berkenaan dengan riba al-fadl secara ringkas, riba nasi'ah. Ada riba kalau sekiranya kita menambahkan salah satu daripada jenisnya lebih daripada yang lain. Ada riba kalau sekiranya kita melambatkan transaksi, seperti kita tidak melakukan pembahagian bagi barangan itu pada majlis akad. Ini juga termasuk dalam riba. Jadi di sini Al-Imam Al-Haddad ini dia membicarakan berkenaan dengan penukaran di antara makanan yang sama jenisnya. Saya rasa kalau kita letak jenisnya lebih mudah, ya. Sebab biasa makanan kita tidak menamakannya sebagai bangsa, ya. Jadi sama jenisnya kecuali dengan tukar tangan. Yang ditukar tangan ini maksudnya dilakukan pada majlis akad, yakni tunai sama bangsanya dan sama banyaknya. Ini kalau jenisnya sama. Jadi sama banyaknya maksudnya timbangan yang mesti sama, ataupun takaran yang mesti sama. Tetapi jika berbeza jenisnya seperti emas dengan perak, gandum dengan jagung, dibolehkan dengan satu melebihi yang lain, dan wajib terima pada tempat pertukaran tanpa tangguh ataupun tempoh, yakni tanpa melambatkan, iaitu kita melakukannya dengan spontan. Adapun membuat hilah pada riba dikira seperti riba juga, yakni melakukan hilah pada riba. Dan banyak para ulama menghukum tidak dibolehkan, dan semua itu tiada akan mendatangkan apa faedah pun selain mendapat kutukan dan kemukaan daripada Allah Ta'ala.
yakni hilah ini maksudnya di sini, yakni seseorang itu dia menukarkan lafaz-lafaz supaya dia dapat menghalalkan yakni sesuatu, dan yakni mengatakan ia bukan dikirakan sebagai riba. Yakni kalau sekiranya seseorang itu dia bertukar yakni ataupun dia meminjam ini wang ini misalan, dan selepas itu dia meletakkan bunga. Tetapi yakni dia menggunakan hilah ini misalan, dia tidak menamakan ia sebagai bunga misalan. Cuma dia mewajibkan yakni orang yang hutang itu untuk membayar lebih. Untuk membayar lebih kalau dia tangguhkan yakni bayaran yakni bagi hutang itu. Walaupun dia tidak meletakkan seperti dia punya percentage dan sebagainya, akan tetapi dia memaksa yakni orang untuk membayar lebih. Maka ini dia pada zahirnya seperti hilah, akan tetapi dia hukumnya sama seperti riba. Dan kita membezakan di antara riba dengan hadiah dan riba dengan jual beli. Juga kita telah membicarakan perbezaan di antara riba dengan jual beli, seperti mana ayat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi keuntungan dalam jual beli adalah halal. Begitu juga dengan hadiah. Misalnya kalau sekiranya seseorang itu dia minjam duit daripada orang lain dan selepas itu dia memberikan hadiah, maka ini bukan dikirakan sebagai riba. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu meminjamkan duit kepada orang lain dan selepas itu mewajibkan wang yang lebih daripada apa yang dipinjamkan, walaupun dia tidak menamakan ia sebagai riba, maka ia dikirakan sebagai riba. Maka ini adalah daripada maksud menggunakan hilah pada menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah tanpa ada hujah ataupun wajah yang dibolehkan. Namun ada pula orang yang membolehkan demikian itu dengan berpegang kepada hukum-hukum dunia, bukan hukum-hukum akhirah. Yang ini berpegang kepada hukum-hukum dunia ini. Apa yang dimaksudkan dengan hukum dunia? Yang ini hukum dunia, yang ini maksudnya hukum yang diciptakan oleh manusia. Yang ini manusia misalnya, yang ini menghalalkan riba misalnya. Jadi memakan riba ini tidak dikirakan sebagai satu kesalahan yang ini dalam undang-undang. Tetapi siapa yang melakukan undang-undang ini, bukan ini daripada syariah, tetapi dia adalah undang-undang yang direka ini oleh manusia. Maka ini tidak kita mengatakan tetap ini seseorang itu melakukan ini dosa walaupun dia terlepas ini daripada undang-undang. Dan zaman yang kita tinggal ini lebih dahsyat daripada zaman dahulu. Misalan penzinaan dibolehkan. Yang ini maksudnya penzinaan dia tidak bercanggah dengan undang-undang negara sebagai misal. Tetapi dalam Islam dia merupakan daripada dosa yang besar. Maka ini adalah undang-undang yang diletakkan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau kita lihat zaman yang kita tinggal hari ini, lebih-lebih lagi dalam negara-negara yang bukan Islam, tentu sekali dia berlainan dengan undang-undang dalam agama. Dan kadang-kadang kita lihat hatta negeri Islam sekalipun, kadang-kadang ini undang-undang ni bercanggah dengan agama Islam. Jadi ini adalah daripada perkara yang wujud ini pada akhir zaman. Ini mungkin pada zaman dahulu para ulama kita mungkin mereka tidak menyangka yang ini benda seperti ini dapat berlaku. Sebab ini zaman dahulu ini umat Islam ini tinggal dalam satu negara yang ini adanya khalifah dan sebagainya. Jadi mereka melihat ini undang-undang Islam dan mereka menggunakan ini wang Islam dan sebagainya. Tetapi kita orang Islam, bila kita hidup ini pada zaman ini, maka kita mendapati banyak perkara yang tidak wujud ini pada zaman dahulu, wujud ini pada zaman yang kita hidup ini pada hari ini. Jadi itu sebab ini kita nak kena belajar agama kita dengan baik supaya kita dapat memahami perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita terjebak dalam dosa kalau sekiranya kita tidak berjaga-jaga. Jadi itu sebab kita lihat zaman sekarang melakukan maksiat mudah. Penzinaan maharajalela, begitu juga dengan makan riba kita lihat. Sebab ini undang-undang membenarkan. Begitu juga minum arak. Yang ini satu orang ini dia kalau di negeri kita misalnya, dia boleh saja pergi ke kedai dan membeli
dan membeli arak. Yang ini tidak ada orang yang akan misalnya menangkapnya dan sebagainya. Tetapi kalau di negeri Islam tidak dibolehkan. Jadi apa yang akan menyelamatkan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia yang ini dia lebih takut kepada undang-undang lebih daripada hukum Allah. Itu sebab sentiasa yang ini penting, ini ulama-ulama kita hari ini mengatakan kepentingan ini untuk kita umat Islam ada ketakwaan dalam diri kita. Hanya ketakwaan boleh selamatkan kita. Kalau tidak, kalau kita ikut hawa nafsu kita, na'udzubillah min dzalik, maka banyak yang ini maksiat-maksiat yang mudah yang ini dilakukan oleh seseorang itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya-Allah di dunia dan selamatkan kita di akhirat. Namun ada pula orang yang membolehkan demikian itu dengan berpegang kepada hukum ahkam dunia. Jadi walau macam mana manusia beramal sekalipun, satu hari kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghisap. Manusia misalan dia melakukan maksiat dan undang-undang misalan tidak menghukum dia misalan. Tetapi kita harus faham satu hari kita akan kembali kepada Allah. Jadi sebab Allah dalam Al-Quran mengatakan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan mengkhabarkan kepada kamu apa yang kamu telah melakukan. Yani manusia boleh melepaskan dirinya daripada undang-undang dunia, tetapi dia tidak boleh melepaskan dirinya daripada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang ini manusia tidak terlepas, termasuk ini Fir'aun dan Qarun. Semua yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, walau macam mana hebat mereka sekalipun, Namrud dan sebagainya, semua akan kembali kepada Allah. Dan semua yang ini akan dihadirkan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada manusia yang boleh terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Dan ini kepada hukum ahkam dunia. Dan ini juga adalah berat bagi orang yang mahu menimbangnya. Kerana hukum dunia itu hanya bergantung pada zahir sahaja, dengan perkara-perkara yang berlaku pada masa sekarang, padahal perkara ini berkaitan dengan yang batin. Yang batin hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dikaitkan dengan urusan akhirat, ternyata sangat berat perkaranya yang bakal menarik kemukaan Allah, yang menyebabkan pelakunya akan menerima kutukannya dan siksaannya yang berat nanti. Ini pada hakikatnya Allah ini mengetahui segala-galanya. Allah yang mengetahui ini apa yang zahir, Allah lebih mengetahui ini apa yang batin. Hatta dalam hukum Islam, manusia boleh melepaskan dirinya daripada hukuman. Manusia boleh melepaskan dirinya daripada hukuman, akan tetapi Allah lebih mengetahui apa yang dia kerjakan. Jadi insya-Allah taala kita berhenti di sini insya-Allah. Selepas itu beliau membicarakan ini tentang keadaan ini orang munafik. Yang mana orang munafik ini menzahirkan yang zahir dan menyembunyikan yang batin, dan mereka menyangkakan Allah tidak mengetahui, sedangkan ini Allah Maha mengetahui ini segala-galanya. InsyaAllah sekarang kita akan masuk ini kepada kitab ini yang seterusnya. Dan kita masih ini berada dalam bab azan dan qamat. Dan pada minggu yang lepas kita membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara yang disunatkan bagi azan dan qamat, dan penulis membicarakan berkenaan dengan disunatkan kita melakukan 2 kali azan. Kalau sekiranya kita melakukan solat subuh, maka disunatkan kita melakukan 2 kali azan. Begitu juga berkenaan dengan solat Jumaat, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu an dan para sahabat-sahabat yang datang selepasnya. Juga ini kita melakukan ini 2 azan, yang ini disebabkan kita nak mengingatkan kepada orang Islam ini untuk menghadiri solat. Kalau sekiranya kita melakukan solat, beberapa solat seperti kita jamak takdim ataupun jamak takhir, hanya disunatkan kita melakukan azan pada solat yang pertama sahaja, dan selepas itu kita melakukan iqamah pada kedua-duanya. Ini juga kita membicarakan ini pada minggu yang lepas. Jadi sekarang insya-Allah kita akan kembali kepada kitab. Cuma minggu lepas sebab muka surat 220 kita tidak saya tidak tunjukkan ya, tapi saya rasa kita sedang membicarakan. Kita dah habis 220 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, penulis ini membicarakan tentang Sayyidina Uthman bin Affan, dan beliau mengatakan lebih afdal ini melakukan satu azan kalau sekiranya tidak diperlukan kita melakukan
kita melakukan dua azan disebabkan alal ittiba', disebabkan ini ikut dan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa ini yang kita berhenti pada minggu yang lepas. Jadi insya-Allah pengajian kita hari ini akan bermula pada muka surat 221. Yang mana penulis yang ini mengatakan di sini, disunatkan melaungkan azan untuk solat yang pertama sahaja bagi solat-solat yang dikerjakan dengan sambung menyambung. Misalnya beberapa solat qada, dua solat yang dijamak, solat qada bersama solat fardu, adaan yang dilakukan telah masuk waktunya, sedangkan belum azan. Jadi kita berbicara yang satu demi satu dulu. Yang ini pertama sekali penulis yang mengatakan disunatkan kalau sekiranya kita melakukan lebih daripada satu solat. Ini seperti mana tadi saya mengatakan, kalau kita solat jamak ataupun solat qada misalnya 2-3 kali kita melakukan solat qada misalnya, maka disunatkan kita melaungkan azan, tetapi hanya yang pertama sahaja, hanya satu kali azan. Ini yang penulis ini mengatakan, wa sunnah an yu'adzana lil ula faqat min salawatin tawalat ka fawaid. Jadi pertama sekali dia membicarakan tentang solat qada, selepas itu solat jamak, selepas itu solat qada dan solat hadir. Satu orang melakukan solat zuhur dan selepas dia solat zuhur dia solat qada zuhur misalnya, dakhala waqtuha qabla syuru'ihi fil adhan, yang mana dah masuk yakni waktu solat hadirah ini. Misalnya satu orang dia nak melakukan solat zuhur, adaan dan qadaan. Jadi sekarang dah masuk waktu solat. Maka apabila masuk waktu solat, maka dia melaungkan azan. Maka dia boleh melakukan solat qada dahulu ataupun dia nak melakukan solat adaan zuhur dahulu. Maka dia hanya melaungkan satu kali azan dan dia melakukan 2 kali solat. Tetapi dengan syarat yakni bagi solat adaan dia nak kena masuk waktu solat. Begitu juga kalau dia nak melaungkan azan bagi solat ini, maka dia melaungkan azan setelah yakni masuk waktu solat. Jadi sebelum dia melaungkan azan dia mesti memastikan dah masuk waktu, sudah masuk yakni waktu solat. Jadi ini yang penulis ini sedang yakni membicarakan. Jadi sekali lagi kita kembali yakni kepada terjemahannya, bahagian yang tadi, yang akhir sekali, yang depan tidak ada masalah. Dia mengatakan sunnah melakukan azan untuk solat yang pertama sahaja bagi solat-solat yang dikerjakan dengan sambung menyambung. Ini tidak ada masalah, kita boleh faham. Misalnya beberapa solat qada, 2 solat yang dijamak, solat qada bersama solat fardu adaan yang dilakukan setelah yakni masuk waktunya, ini di sini kita tulis ini ya. Setelah yakni yang dilakukan setelah masuk waktunya solat. Setelah masuk waktunya solat, sebab kalau kita lihat dia punya bahasa dia, yakni dia dah mulakan dengan sunnah melakukan azan. Nampak tak di atas? Sunnah melakukan azan untuk solat yang pertama sahaja. Dan selepas itu solat qada bersama solat fardu adaan yang dilakukan setelah masuknya waktu solat. Yang dilakukan setelah masuknya waktu solat, iaitu melakukan azan. Yakni melakukan azan setelah masuk waktu solat. Nampak tak? Kenapa melakukan azan setelah masuk solat? Sebab sekarang ini dia nak melakukan solat adaan dengan qadaan. Dia nak melakukan solat adaan dengan qadaan. Tadi kita mengatakan dia melakukan satu kali azan, betul ke tidak? Tetapi dia tidak boleh melakukan solat adaan yakni sebelum ini masuk waktu solat. Maka dia nak kena tunggu masuk waktu solat dulu baru dia melakukan azan. Nampak tak? Boleh faham insya-Allah. Ayo. Cuma ini kita nak kena tukar yang dilakukan setelah masuk waktunya solat. Yang dilakukan setelah maksudnya waktu solat, mungkin kita tak dash ataupun bracket, iaitu melaungkan azan. Yakni melaungkan azan setelah masuk waktu solat. Ini terjemahan yang minta maaf ini sekali lagi ya. Salah ya, terjemahan salah. Sebab terjemahan ini dia mengatakan
telah masuk waktunya sedangkan belum azan. Macam mana? Tak boleh ya? Dah masuk waktu tapi dia belum azan. Ya? Dah masuk waktu tapi dia tak azan. Nah, tapi penulis sekarang dia mengatakan, yakni dia melaungkan azan setelah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu. Boleh insya-Allah. Taib. Ini bukan perkara yang susah ya. Sebab Susah terjemahan dia. bukan sekarang kita nak melakukan solat. Ya jawab. Kita nak melakukan solat. Kita azan sebelum masuk waktu ke selepas masuk waktu? Selepas masuk waktu. Nampak? Itu cerita dia. Kenapa penulis tadi mengatakan dia melaungkan azan selepas masuk waktu solat, yakni makul. Ya, dia melaungkan azan selepas masuk waktu, selepas masuk waktu solat. Kalau sekiranya sekarang dia nak melakukan solat zuhur dengan solat, misalnya solat zuhur adaan dengan solat qadaan. Baik, jadi dia nak melaungkan ini satu kali azan, maka dia waktu solat zuhur dah masuk, maka dia melaungkan azan. Nampak tak? Dia melaungkan azan, maka dia melaungkan azan ini untuk solat adaan. Baik, dia melakukan solat adaan, adakah dia perlu melaungkan azan sekali lagi? Sebab kita mengatakan sekarang ini dia melakukan dua kali solat. Nampak tak? Dia melakukan solat adaan dan dia mau melakukan solat qadaan. Ini boleh mengatakan. Baik, maka dia melakukan satu kali azan. Baik, satu kali azan ini dia melakukan sebelum ini masuk waktu ataupun selepas masuk waktu. Selepas masuk waktu, itu ceritanya. Jadi kita betulkan terjemahannya. Baik. Dia mengatakan sunnah iqamah untuk setiap ini salat yang disunatkan azan sebagai ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagi qamat dia melakukan qamat bagi tiap-tiap salat. Salat ini yang fardu yang disunatkan azan. Jadi kalau dia melakukan solat qada ini hatta 3 kali qada ataupun 4 kali qada, dia disunatkan dia melakukan qamat bagi tiap-tiap kali solat. Tapi azan dia melakukan satu kali. Azan dia melakukan satu kali. Kalau dia hanya melakukan solat qada sahaja, dia sunatkan dia melakukan azan. Hatta yakni bukan ini pada masa waktunya. Kalau dia melakukan solat qada, kita tidak membicarakan sama ada dia azan selepas waktu ataupun sebelum waktu. Nampak tak? Tapi misal tadi sebab dia nak melakukan dengan keadaan, maka itu sebab penulis ini mengatakan dia melaungkan azan yang ni setelah yang ni masuk waktu, setelah masuk waktu solat. Wa sunna iqam wa yuqimu li kullin minha lil ittiba' wa sunna iqamatun di untha sirran wa khunsa. Yang sekarang dia membicarakan berkenaan dengan wanita. Sunnah bagi wanita untuk melakukan iqamah dengan suara yang pelan. Ini adalah bagi kalau sekiranya semua wanita. Yang wanita jamaah nak melakukan salat, disunatkan salah seorang daripada mereka melakukan iqamah, tetapi dengan tidak melaungkan suara. Sama juga dengan khunsa. Khunsa ini adalah manusia yang ada dua alat kelamin. Yang dia juga boleh melakukan iqamah. Dan selepas itu penulis ini mengatakan fa in adzanat lin nisa sirran lam yukrah. Kalau dia melaungkan azan pula bagaimana? Kalau sekiranya dia melaungkan azan dalam keadaan senyap, tidak makruh, penulis mengatakan. Perkara ini tidak makruh. Kalau sekiranya dia melaungkan azan, tapi ini semua wanita ya.